Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam lagi. Pada petang ini tak sabar nak malam. Segala puji bagi Allah Ta'ala sekalian alam. Salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin Allah kita bersama-sama hari ini, petang ini yang berbahagia ini. Terima kasih banyak atas kesediaan semua yang hadir, kerana kita pada waktu petang ini kita membicarakan tentang motivasi hujung tahun, nak beralih tahun, diam tak diam. Hari ini adalah hari kemuncak. Kalau kita tengok hari kemuncak pada setengah orang, tak tahu hari ini tak mana datang orang. Semua orang ada. Orang yang tak pernah nampak cukup ramai hari ini. Cukup ramai. Dekat Pekan Kuah tu, sampailah ke pergilah ke Cenang tu kan. Dah mana orang pun tak tahu. Kadang tak tahu dia ni orang Malaysia ke tidak. Itu yang saya cakap dalam ceramah saya sebelumnya. Akhirnya saya ada kat sini. Berapa ramai orang merayu dengan pihak polis, merayu dengan Kementerian Dalam Negeri. Tolonglah Perdana Menteri, benarkanlah kami bertemu dengan kedua ibu bapa kami. Tolong jangan sekat kami daripada rentas negeri. Akhirnya bila rentas negeri semua minat doi. Habis semua mak ayah ada dah kahwin, tak tahu mana tahu. Kan? Tuhan balas. Kan? Tuhan balas macam mana? Sebab saya tak tahulah. Saya rasa IPD dan kami pun dia simpan maklumat. Yang maklumat saya dapat, ada harapan tahun depan tetap raya tak boleh balik kampung. Ya, lebih macam tu lah tuan, saya dengar macam tu kan. Sebab ada satu daerah saya pergi itu bilik ICU 2 bilik dah jadi 7 bilik. Itu bulan lepas, dari 2 bulan lepas. Sebab memang kes makin rendah, betul. Sebab apa? Ramai orang demam dah tak pergi cek lah. Dia anggap tu demam biasa, tahu-tahu dah mati je. Itulah isu dia sekarang, kan? Jadi apa pun nak beritahu apa? Nak beritahu sebenarnya dalam penghujung tahun ni kita dah berada di ambang tahun 2022. Sebenarnya kalau nak letak azam baru ni, jangan tunggu 31 Disember. Jangan tunggu tahun akhir, bulan akhir Islam. Jangan nak tunggu Muharram, tak. Tapi sebenarnya yang perlu kita buat adalah kita sentiasa memperbaharui azam kita untuk menjadi lebih baik. Inilah sebenarnya mesej yang Nabi tonjolkan kepada kita dalam peristiwa hijrah. Perubahan demi perubahan, kan? Lain kali tanya penceramah, dia nak ceramah duduk ke depan ke nak berdiri, kan? Dah lah meja ni panggil dada aku, kan? Macam tu. Saya yang paling kesian, saya dah lah tinggi. Saya kesian orang belakang tu, melangak cari tak nampak. Kan? Tapi tak apalah. Mungkin lepas ni orang dengar ceramah pula beli. Kan? Tapi nak beritahu, inilah dia. Nak beritahu dekat semua, bila masuk ada tahun baru, kita semua kena letakkan satu keadaan muhasabah tu yang paling penting. Muhasabah, nilai diri kita balik, tengok kita kat mana. Kita berada di mana. Aku sekarang, keadaan aku ni di mana sekarang. Kalau kita tengok keliling kan, kita tengok anak-anak kan. Kat mana anak-anak kita? Maksud anak-anak ni kita tahu dia kat situ, tapi kedudukan anak itu tu kat mana? Tahap dia dengan Allah Ta'ala, tahap kita dengan Allah Ta'ala, tahap kita dengan masyarakat, tahap kita dengan sahabat-sahabat kita, tahap kita dengan kerja kita. Itu lebih penting sih. Kan, orang kaitkan, kita kena terima lah. Masyarakat ni, kalau polis ni macam ni, polis ni macam tu, ada je benda nak cakap. Sedangkan semua agensi macam tu, mesti ada. Dalam bawah sebunyi tentu ada antahnya. Kan?
Tapi yang paling penting sekali, kalau menunjuk ke orang sampai bila tak selesai. Tapi kita kena belajar menunjuk pada diri kita sendiri. Ada seorang ahli falsafah, dia kata, waktu aku kecil aku nak mengubah seluruh dunia. Tapi bila aku dewasa, aku tengok dunia ni besar rupanya. Biarlah aku ubah kecil sikit target aku nak ubah negara tu. Akhirnya bila dia tua, dia tengok negara pun besar lagi rupanya. Dah tua dah ni. Tak apalah, ambillah target yang paling senang sekali. Biarlah aku ubah keluarga aku. Akhirnya ketika dia nazak berada di kamar kematian dah nak mati, dia sedar tak ada seorang pun dari keluarga dia boleh ubah. Dan pada ketika itulah dia insaf, barulah dia faham buat pertama kali dalam hidupnya dia kata apa? Alangkah baiknya kalau aku dapat mengubah diri aku sendiri terlebih dahulu. Kenapa? Kerana dengan mengubah diri sendiri mungkin boleh menjadi contoh yang baik, dapat mengubah keluarga. Keluarga yang baik dapat mengubah masyarakat, masyarakat baik dapat mengubah negeri, negara, dan tak mustahil dapat mengubah seluruh dunia bermula dengan diri sendiri. Itu sebab orang dulu-dulu kalau apa-apa hal dia kawasan anak dia dulu. Orang mengadu kan, anak mengadu, ya tadi kan pak, anak tu pula yang kena. Anak ni mengadu, anak tu yang kena. Sebab apa? Macam mana pun dia tetap akan salahkan anak dia. Didik anak kita pun dulu tak faham kenapa pula kita yang kena rotan. Kita pun tak faham kenapa kita rupanya ayah kita ni nak didik mula dengan diri sendiri. Jangan sibuk menunjuk ke orang. Peribahasa Melayu tu, satu jari tunjuk ke orang, lagi 4 tunjuk kat kita lagi. Ya. Kadang-kadang ada orang kerja, ada polis tu keluar naik motor tu nama motor produk. Deran semua tempat round kedai minum, round kedai makan. Dia tahu tu sudut pot mana paling best dulu. Orang tu dah tahu. Sampai pakai kedai tak sampai pula dia orang ni, kau berapa dia lambat ke dia. Makna timing tu yang untuk. Alhamdulillah saya dah semak benda ni tak berlaku di Langkawi. Itu penting ya, penting ya. Kalau tidak tak panggil lagi. Jadi benda ni kalau orang nak salahkan polis semata-mata tak boleh. Sebab ini isu individu. Dan isu individu ni berlaku kat semua. Tanya pejabat SUK, tanya pejabat SUK mana yang disiplin sangat tu. Kejap minum. Pagi minum, tengah hari makan, petang minum lagi, bawa pokok ketapang. Bungkus bawa balik, makan lagi dekat pantry, dekat pejabat. Lepas tu baru nak buat kerja. Masa tu dia boleh tanya, tiba-tiba dah pukul 4. Tergamak dia cakap macam tu. Ini isu apa ni? Ini isu apa? Tu sebab pentingnya saya nak pesan kat semua yang ada kat sini, termasuk diri saya sendiri. Pentingnya kita ingat apa Nabi pesan. Nabi pesan apa? Carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Settle. Biar dia kita kerja polis, cabuk aja, paku pun tak berapa ada. Biarlah kita punya pangkat tu taklah tinggi mana, tapi dengan halal tu yang tengah main buai, anak-anak kita main gelosor tu, dia hidup, dia berkat dengan rezeki mak ayah dia bagi duit yang baik-baik. Ni cakap betul. Saya cerita peristiwa macam mana arwah abah saya dulu masa saya kat ITM Melaka. Saya dengan Encik Zaharuddin sama dulu, kami belajar di ITM di London, Alor Gajah Melaka. Kita pendidikan memang luar negara. London, Alor Gajah, berdekatan dengan air Pak Ben. Alor Gajah, lendu. Dulu saya telefon. Halo, Assalamualaikum Bah. Salam. Bah, duit dah kahwin lah Bah. Arwah abah saya jawab, duit basah macam mana lah. Duit, maksud duit tak ada lah ni Bah. Yalah Bah, murah lah nanti Abah masuk. Peristiwa yang benar berlaku, arwah abah saya pergi di bandar Seremban, dekat Maybank Seremban. Dia masukkan duit belanja saya untuk sebulan RM50. Masa tu yang ada. Dia bukan kata sebulan RM50, dia bagi RM50, harap-harap tahan sebulan. Kemudian arwah abah saya dah masukkan duit tu, dia berjalan kaki pergi arwah abah saya, badan dia besar betul. Dekat dalam majlis ni tak ada siapa boleh lawan, memang gemuk betul.
arwah abang saya tu jalan, ada satu Cina ni, dia bekerja tau. Dia kejar seorang Cina ni tengah bawa beg. Dia langgar arwah abang saya. Langgar arwah abang saya, dia terjatuh dan beg tu pun terjatuh. Dan dia tinggalkan beg tu, dan orang yang kejar tadi terus tangkap beg. Beg tu bila jatuh, terbuka macam ni, nampak penuh duit. Dan Cina ni cakap dengan abang saya, dia kata, "Cik, kita bagi dua." Dia ajak ayah saya bagi dua duit tu. Duit dalam beg tu memang penuh, arwah abang saya cerita. Lalu abang saya kata, "Apa? Abang nak ambil, kau ambil lah." Abang saya start motor balik. Cerita dengan mak saya punya marah lah. Allahu Akbar. Mak saya ni cerita betul. Mak saya kata, "Kenapa abang tak ambil?" Mak saya kata. Arwah abang saya jawab satu ayat yang sampai hari ni saya ingat. Dia kata, "Kalau aku ambil duit tu, apa nak jadi dengan kau dengan anak-anak?" Itu jawapan arwah abang saya. Maksudnya tu kita kena faham. Bila Nabi kata cari yang halal itu cukup buat kamu, maknanya ada kehebatan pada halal. Maka penting mencari rezeki ni, carilah rezeki yang halal, bersih dan lurus. Ada tambah pula dua lagi. Halal, bersih dan lurus. Halal itu bermaksud tidak mengandungi kedurhakaan kepada Allah Ta'ala. Maknanya bukan duit pada sumber yang tak baik. Kedua, bersih, tidak menyebabkan kita lupa kepada Allah duit itu. Dan begitu juga yang ketiga, lurus, menyebabkan kita patuh pada syariat dan undang-undang. Jadi macam itulah tuan-tuan. Faham ke tak faham? Kalau faham, sekianlah ceramah hari ini. Macam tu je, bukan susah mana kan. Kalau cakap faham tak, lebih kurang saya tambahlah. Jadi itu je. Hidup sekarang sebuah mencabar. Pengajaran yang kita tengok bila datang PKP, tak ada siapa jangka kita dapat berceramah macam ni. Saya pernah jumpa dengan Tuan Zahiruddin ni waktu di Sentul. Bangsa Melayu. Masa itulah saya jumpa dia. Lepas tu memang dalam WhatsApp ni. Macam hari-hari berbual, tetapi dalam WhatsApp je lah. Tapi hari ni kan dapat jumpa balik. Saya paling sonok sebab dia. Saya kalau anda kata tak ada ceramah ni pun memang saya nak cari dia. Cik ayat dia. Ada cover macam tu kan. Dia bila kita ceritakan tentang pengajaran PKP tu, kita rasa macam tak ada lah. Saya sampaikan keluar duit dah berbelanja untuk kamera, untuk apa, saya rasa tak ada dah ceramah fizikal ni. Tak ada. Pagi, malahan lagi sibuk ceramah online. Kalau ceramah fizikal paling banyak pun 3 atau 4 lah sekali. Online 6 ceramah sekali. Sampai berbalau-balau macam Nengok apa lampu. Ada IKBN dia sponsor lampu spotlight kan saya. Lampu belakang badminton bagi melintang 4 batang sini, melintang 4 batang sini. Sini tapi betul. Lah ada satu hari tu saya cuti, saya batalkan ceramah saya ada satu hari tu sebab kuning mana kena jarakkan lagi. Tapi macam itulah orang nak sponsor kan. Saya fikir kita takkan kembali macam ni. Tapi itulah dia kuasa Allah. Allah bagi pengajaran. Ada artis, sahabat-sahabat yang saya berbual dengan artis. Ada yang dia ada job pagi 10,000. Dia ada tu, datang pergi KPJ je. Jadi model cerita tentang kepentingan jaga jantung tu. Tunjuk muka je. Lepas tu bergambar. Bergambar tambah lagi 2,000. Dia punya sesi bergambar lagi banyak daripada bayaran ceramah aku hari ni. Dah saya tak kisah pun. Sahabat. Lillahi ta'ala. Itu lagi kurang pun sentuh. Tapi betul. Hilang bayangkan. Dia 10,000 pagi. Ada yang pergi naik atas pentas untuk cakap-cakap tentang produk Airport, tambah lagi 10,000. Satu hari 30,000. 30 ke 50,000 sehari. Bayangkan kali 30 hari. Gambar
bercuti dekat Facebook. Mana main? Uburn, UK. United Kingdom, mana ada Uburn? Ulu Bendut. Mana ada? Tak main lah Tomoyong, mana ada? Kedawang, benda tak ada. Gunung Melaka, tak ada. Tak ada. Luar negara je. Samsul Debat juga main gambar. Dekat Padang Masyarakat, dataran lah. Ya, aku tengok gambar lang lagi lah. Macam mana itu aku nampak dia dah tukar kelabiak. Buat asam betul. Dia orang edit dia, pengajar betul. Tapi bagus. Bila berlaku shoot talapia ni, satu Malaysia tanya, berapa harga talapia ni semua tanya. Saya tanya sebenarnya. Siap. Talapia. Siap. Bongkrik. Tapi betul. Jadi mana kata, bila kita ceritakan tentang apa yang berlaku di ujian ni, bila dia hilang tu, dia bergambar luar negara dekat Eiffel Tower lah, dekat New York lah. Sekali tiba-tiba bila datang ni, job batal semua serentak, dia tak ada simpanan. Terkeluar statement daripada dia yang selama ni gaya hidupnya mewah, dia keluar statement, tak ada kebantuan untuk kami. Tu yang kau marah tu. Kau bercuti luar negara, tiba bercakap tak ada bantuan. Sebenarnya memang dia susah. Pengajaran. Sahabat kita yang jadi pilot, ya, saya ada wali motivation untuk pilot itu. Dia orang sebelum ni 4-5 penerbangan seminggu. 4-5 penerbangan seminggu luar negara tu. Tiba-tiba tinggal 10 penerbangan setahun. Yang sepaling sikit 2 penerbangan setahun. Dan 2 batal pula last minute sebab PKPD. Tak jadi. Tapi ada yang tetap bersemangat. Dia buka nasi lemak kapten. Pakai baju pilot berlima sebab tak berputus asa. Ini sebenarnya yang kita kena dengar. Orang yang sehat tiba-tiba ditidurkan. Ada orang tu masa tidur oksigen tinggal 20%. Ada yang tidur tu oksigennya dah tinggal 75%. Sebelum dia drop lagi dia tidurkan dulu. Ada? Dan orang cakap tak apalah 75 okey, dia bangun tu. Tak bangun. Mati. Yang 20% ni saya tak ada. Bangun. Bukan sebab perkiraan perancangan manusia tu peningat. Ada orang tu pergi kerja pakai PPE. Kena. Ada apa? Sekarang virus apa sekarang nama ni? Yang baru ni, apa nama ni? Nak menyebut saya dengan dia tu sebenarnya itulah dia tu je lah. Nak menyebutnya Omicron ke Omicron ke kan. Orang kan kami sebut COVID-19 dia tak faham, COVID-19 faham. Tapi betul. Pengajaran dia besar. Barulah kita tahu betapa azabnya ceramah tak ada audience. Saya pernah selama ni saya ceramah saya pernah cakap, tuan-tuan untunglah tuan-tuan boleh tidur, saya ceramah tak boleh tidur. Tidur. Ceramah mamai baik. Maka dalam hari ini kita lihatlah sebagai contoh, maka jatuh basikal lah, buat jatuh basikal lah. Tiba-tiba dah dia macam dah khayal cakap. Jadi saya terpaksa ubah komen. Saya beritahu kat semua penganjur, kita tak boleh buat 2 jam. Kita buat 1 jam, itu pun daripada awal terus tanya soalan. Tanya soalan, kita jawab. Soal jawab dan juga interaktif. Tak sebab macam tu. Saya pernah dulu, kita tak pernah pasang sendiri kamera. Saya susu sebab, saya tekan on, saya pun lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 jam ceramah, kamera tak on. Untuk Kementerian Pendidikan Putrajaya, ada 2 jam bercakap. Lepas tu kita ada satu telefon yang mana tu. Belum ada lagi ni telefon untuk live, ni telefon untuk call, tak ada. Jadi dia call ni, tak nampak, kita cakap. Langsung petang tu, kebetulan tak ada apa-apa, ulang balik ceramah yang sama. Petang tu dah tak ada motivasi dah, macam pengumuman nak puasa. Maka terus ada penyawan awam. Hendaklah. Banyak pengajaran yang kita boleh belajar. Macam peniaga-peniaga kan? Ada orang cakap orang yang berniaga ni kan habis sebab PKP. Salah.
Ada seorang sahabat saya, dia meniaga char kway teow. Dia kata alhamdulillah semenjak PKP bisnes dia lebih bagus daripada buka kedai. Kenapa pula? Sebab masa buka kedai orang duduk makan mie sepinggan, duduk pada tengah malam. Sepinggan aja. Tapi bila orang order, kebanyakan order semua memang nak makan. Jadi dia dapat sale lebih berlipat kali ganda berbanding dengan biasa. So kat mana silapnya tu? Sebab nak beritahu rezeki bukan berdasarkan kiraan manusia. Ada satu orang tanya, Ustaz kata rezeki tak pernah salah alamat, tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat mak saya? Soalan tu baru 3 minggu lepas tadi. Tekan mak tanya soalan dan saya kata itu bukan masalah alamat, itu masalah hati penerima tu betul. Kenapa pula? Sebab jangan ingat rezeki ni sama macam yang kita jangka. Rezeki ni macam-macam. Rezeki kena tukar ke Langkawi. Untuk melangkau Langkawi jauh lah. Bukan semua suka, tapi bila dia dapat tukar pun dia tahu sini okey lah, bagus lah. Saya berbual tadi dengan anak Haji Hairi. Saya teringat waktu saya di Brunei. Sama dengan orang Langkawi. Daripada Chennai pergi di jauh. Dalam 20 minit ada. Dia punya bahasa jauh 20 minit jauh. Kalau orang Seremban 20 minit okey dah tu. Mana? Kat Brunei nak habiskan satu Brunei 2 jam juga tau. 2 jam juga. Saya ingat kalau awak lah dia naik bas dalam Langkawi sampai Seremban meninggal dalam bas tu orang Brunei. Saya ingat nah, sebab sebenarnya rupanya okey. Tenang, duduk dalam ni tak kerja-kerja kan. Nak kerja-kerja macam mana kerja-kerja pun situ juga. Kan? Ya. Sebenarnya kita kena belajar bersyukur. Rupanya bila tu sebab saya cerita tadi yang paling penting muhasabah. Kegagalan kita tak muhasabah. Kita tak fikir apa yang kita ada. Itu sebab bila saya ceramah mana-mana saya naik Asia, saya okey. Okey. Dulu saya naik Asia kan. Okey. Kenapa? Walaupun ada sekali itu saya ceramah kat perumahan polis Sungai Besi. Ustaz, nanti lepas tu Ustaz berhenti, kita akan escort 2 motor Pronda dengan 1 kereta Pronda private. Okey. Saya sampai, aku dah bawa Asia, Ustaz. Dia punya escort lagi besar daripada dia. Saya kata okey lah. Dah aku naik berdua je pun pasal nak naik besar-besar. Dia kata, okey. Lepas tu, kagak rasa macam menteri. Kau topi semua kat Sungai Besi tu. Topi, wah. Tapi orang kat luar tu, dia tak cakap, kau tengok polis tu escort Azian. Tak. Yang cakap, berani betul Azian ikut polis ni. Tengok tu. Tapi saya okey je sebab kita muhasabah balik. Bukannya pergi tindakan manusia ni kita kena kejar. Takkan tak belajar lagi. Berapa ramai di kalangan kita, dia tak minta aku naik pangkat, minta aku naik pangkat. Sekali orang lain naik, kau marah dengan bos kau. Kau Syariman, apa dia nampak kat dia? Nampak aku tak kerja. Contoh lah kan. Dia tak tahu ni. Tuan Syariman ni paling ni dalam satu jawatankuasa nak pilih ni bukan dia buat susah-susah. Nampak, cover. Iya, betul. Itu sebab dia kata orang nak cakap apa kita naik kereta kecil ke kereta besar, bukan orang tahu. Ustaz, apa Ustaz naik kereta kecil? Kata. Sebab minyak aku kan kau bayar. Iya, dekat Brunei, orang Brunei dia isi minyak memang minyak hijau tau. Minyak kuning ni standard isi minyak mesti rumput kan. Jadi kalau kau isi minyak, nampak orang Brunei, kau jangan isi dulu lah. Jalan-jalan kau isi kuning, betul? Saya pula hari tu, benda tu okey je. Hijau. Kan? Saya tak tahu, rupanya dah tak ada pengumuman kan. Tiba-tiba dia sikit je pula. Rupanya dah naik. Tapi naik Azia okey. Saya sekali tu saya ceramah dekat Muazzam, dekat Pahang, naik Azia. Dalam perjalanan tu, dalam buka ratus Muazzam, jadi kereta tu kotor lah kan. Saya cakap dengan driver saya tu,
Kang sampai di Kerang kopi basuh gitu, nak kau datang biar aku beli kopi basuh. Saya turun, dia pun jalan. Masa tu saya ceramah untuk syarikat TM Kuantan. Dia sambung saya, Stanley Ustaz yang jauh datang naik Grab. Weh, kata aku tu. Susah kan, susah. Nah, jadi saya tak apalah, itu penilaian manusia. Salah kita risau. Kan, paling tidak kalau Langkawi saya naik Alphard. Tapi ada cakap tu, sewa tu. Ada je nak cakap kan. Sebab penilaian manusia tak pernah selesai. Tapi bekerja kita ni sebab apa? Bekerja kerana Allah. Kadang-kadang Allah tak bagi kita rezeki naik pangkat, Allah bagi rezeki kita, isteri kita cantik. Rezeki tu. Kan tak percaya kau tutup lampu, time tu cantik saja. Mana kan tengok time orang ni memang tak boleh belah kan, tapi time tutup. Apa dah hal? Walaupun muka isteri kita tidak secantik Nilofa, Maya Karin dan Khazura, walaupun wajah suami kita tidak setampan Aaron Aziz, siapa lagi? Fatah Hamid. Terima kasih. Masukkan nama aku juga. Syukur sebab tutup lampu sama. Kau tanya Piuris, tutup lampu menyala ke bukan Nilofa? Tak ada. Sama gelap. Sebenarnya kita yang sebenarnya terlampau melebih-lebihkan pertimbangan. Bang, kenapa kita tak ada kereta besar macam dia? Bang, kenapa kita tak ada duit banyak macam orang ni? Tak payah. Orang yang banyak duit banyak tanggungjawab dia. Tak usahlah, kan? Relax aja. Bersyukur dengan apa yang kita ada. Rupanya Allah bagi rezeki kawan-kawan baik semua. Ada orang tempat kerja duit banyak tapi saling jatuh-menjatuhkan, kutuk mengutuk, bergaduh, akhirnya syarikat tutup. Itu yang kita tak nak. Ya? So di akhir tahun ni biarlah ada satu semangat. Nak berjaya ni. Nak berjaya pertama, proses dia panjang, bukan tiba-tiba. Langkawi contohnya, nak jadi macam mana Langkawi hari ni? Tanyalah penduduk asal yang duduk kat Langkawi berapa lama. Berapa lama dulu macam mana? Dulu orang datang tahu minyak gaman je. Tapi sekarang dah macam-macam ada, kan? Yang kedua, kena ada komitmen. Nak berjaya kena ada komitmen, bersungguh-sungguh. Tak boleh main-main. Yang ketiga, kena ada fokus. Ni janganlah kerja polis, duduk sampai waktu minum ni kau mula cerita. Berapa nombor ini? Berbual, kadang nombor anggota pun boleh berhentikan. Jangan, ya? Fokus pada kerja kita. Kemudian patuh pada peraturan dan undang-undang. Disiplin kena ada, baru boleh berjaya. Dan terakhir sekali kena ada apa yang disebut sebagai keberterusan, yakni istiqamah. Ataupun Tuan Syariman sebut sebagai konsistensi. Kita kena sentiasa ada 5-5. Kalau kita tengok 5-5 ni tak ada salah satu pun tak boleh. Dan untuk berjaya, saya nak pesan pada semua, jangan tinggal nilai agama. Agama jangan tinggal. Malahan agama ni notak nombor 1. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam surah Asy-Syura ayat 20, Allah Ta'ala beritahu apa? Allah Ta'ala beritahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya apa? Dunia pun dapat. Jadi kejar akhirat. Dan Allah Ta'ala sambung, dan barang siapa mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, malahan tidak akan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat nanti. Allahu Akbar. Tu yang kita tak nak tu. Kejar akhirat. Ada rezeki macam saya kata ni, rezeki isteri pandai masak, isteri taat, itu pun merupakan rezeki. Isteri yang sanggup bersusah payah dukung anak, kejap bawa kat taman permainan, kejap duduk bawa kemah, kejap pergi hantar beli anak ke sana. Orang lelaki ni pada tengok, anak aku tu, tentu lah. Kita beli beras, ayat kita beli beras tak ada. Walaupun lelaki beli beras, apa dia buat? Masak. Betul ke okey tu kak? Ada orang yang jawab, memanglah beras dia beli, tapi duit saya bagi. Dia bilang, oh, lelaki tu.
jaga hubungan kita dengan Allah. Jaga hubungan kita dengan Allah. Prinsip ihsan tu, apa juga yang kita buat, biarlah niat kerana Allah. Supaya apa juga yang kita lakukan dalam kerja kita bernilai ibadah. Nak dapat nilai ibadah ni senangnya. Ibadah umum, ibadah khusus kita tahu. Sembahyang, memperagakan, macam mana perbuatannya. Kan dari segi teknikal, dia bermula angkat takbir, lepas itu rukuk, sujud, apa semua tu kita tahu. Tapi ibadah umum ni ada 3 je. 3 syarat dia. Pertama, dia benda baik. Kedua, diizinkan oleh Allah. Ketiga, niat kerana Allah, baru dapat pada ibadah. Contohlah, saya, Tuan Syariman, Tuan Zahiruddin, kami bertiga kan, wujudkan satu persatuan. Kami niat nak bantu ibu-ibu tunggal seluruh Langkawi. Macam tu lah. Ibu tunggal saja, anak yatim pun tak, ibu tunggal. Macam tu lah, punya fokusnya. Dan kami namakan persatuan kami ini PLP, Pertubuhan Lelaki Prihatin. Jadi Tuan Syariman pun bincang-bincang, okey boleh lah. Benda tu benda baik lah. Benda baik. Diizinkan oleh Allah, kami pergi hantar sumbangan tu ramai-ramai. Dan yang ketiga, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Tapi kalau tiba-tiba benda baik, niat apa, diizinkan oleh Allah cara ni, tapi ada niat, aku dapat selfie jadilah dengan dia, maka dia dapat pahala selfie tu. Wa man kana hijratuhu ila dunya aw amaratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang buat sesuatu tu niat kerana dunia atau kerana wanita yang dinikahinya, nescaya manfaat perubahan perkara yang dia buat itu sesuai dengan apa yang dituju. Ataupun tengah bagi bantuan kat ibu-ibu tunggal tu, tiba-tiba saudara Zahiruddin, Tuan Zahiruddin cakap, okey Tuan Syariman, Samsul Ubat, rumah yang belas ni semua tak payah ikut, saya cover. Wah, apa hal? Apa hal dia nak pergi seorang? Ini memang satu perkara yang unsangkable, tidak disangka-sangka. Kita pun mulalah menyiasat. Kita panggillah kita punya IO, tolong siasat sikit, tengok sikit. Apa cek? Rupa-rupanya ibu tunggal yang terakhir itu bukan kaleng-kaleng. Muka dia sikit-sikit nak macam Luna Maya dengan Maya Karim. Patutlah dia tak bagi kita. Pergi Tuan Syariman, tak dapat. Jadi fitnah pun tak dapat pahala ibadah. Jadi kena cara pun nak kena betul. Dalam Islam, matlamat tidak pernah menghalalkan cara. Matlamat kena betul, cara pun kena betul. Jadi yang nak cakap, aku ni bukan apa, daripada aku biar dia duit macam tu, baik aku ambil. Aku ni bukan rasuah, aku dapat duit aku belanjakan kawan. Ilallah. Dah lah rasuah, kau belanja lah kawan. Tu belum cerita lagi. Main nombor ekor, kena lah. Buat dengan kawan, kau anak kau orang, 3 orang. Kau 2, kau belum ada rezeki. Kau 5, 3-2, 0-5. Berbual masalah anak bila ni nombor, kena lah tu second prize. Dan dapat dia belanja pula AJK masjid. Orang ajar tu, Mam saya dah ajak ni nak belanja. Apa hal birthday saya? Birthday tu tak bulan betul birthday kau. Jangan buat benda-benda baik. Cara pun nak kena baik, matlamat kena baik, semua kena baik. Ingat baik-baik, fikir baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Itu penting. Ya. Jadi sebenarnya dalam penghujung tahun ni kita banyak belajar. Tengok apa dia. Kita tengok rupa-rupanya PKP ni, lockdown ni, COVID datang ni menyebabkan kita baru faham apa artinya bekerja di rumah, betapa susahnya kerja dari rumah. Orang perempuan terutama, dia duduk kat luar kerja azab, dia balik pun azab. Dia duduk kat rumah pun azab. Kesian orang perempuan. Susah nak mencari lelaki yang benar-benar boleh prihatin dan faham akan kesusahan isteri. Saya saja nak tahu rahsia perempuan. Dia pun iya. Orang perempuan penat kan? Penat. Ya Allah, apa? Kenapa dia piara anak lagi apa lah? Tak tahu apa benda lagi nak jaga ni. Bising lagi. Siap. Dan orang lelaki perasan lah waktu PKP tu, satu benda yang kita selalu dengar kat telinga kita, orang perempuan ni lah.
Kita dengar apa? Tin 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 tin. Tin 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 tin. Barang sampai. Tin tin. Barang sampai. Saya dikenal mau tahu betul tu. Tin tin tin. Barang. Anak saya yang sulung tu. Bah. Apa ni? Long, siapa kan? Kawan Long datang. Cik dia. Bukannya dia saja sindir. Banyak sangat order barang kan. Kita je benda. Semenjak masuk grup masak apa pun tak jadi. Semua benda nak dia order. Rajin dia masak. Tapi itulah dia bagus lah. Orang perempuan memantapkan kemahiran. Banyak hikmah. Kalau tidak, kalau dia tak masak, kalau orang perempuan tak improve dia skill masakan, jangan main-main. Orang lelaki dia dapat makan luar. Oh, kalau kedai mamak tak apa. Baik pergi kedai tom yum. Kau ingat Minah tom yum tu ambil order makan apa? Makan gapo, bet? Terangkit rupiah imam apa macam ni? Nasi goreng so lagi bet? Telur dadah so, tengah dadah so lagi bet? Musa bet? Elok kau belajar masak tu, hikmah. Dia cakap betul. Kan? Satu lagi, ramai juga yang melahirkan anak-anak PKP. Ini pun banyak hikmah, kan? Beranak yang perempuan, beranak. Selagi boleh beranak. Tugas orang perempuan dua je. Melahirkan anak, melahirkan suami. Dua je. Jadi tak usah, tak timbul soal. On tak on? Tak timbul soal. On je. Orang lelaki selain daripada melayan suami dan melahirkan anak, yang lain semua tugas orang lelaki. Jangan marah. Masak, layan anak, besarkan anak, basuh pinggan, basuh kain, semua kerja orang lelaki. Tak kira lah dia ASP tu, dia pangkat dia ketua polis daerah tu. Contoh tu lah. Tapi orang perempuan besar hati dia nak bantu orang lelaki. Betul tak perempuan? Selesai. Dia nak dipuji macam tu. Cuba kau balik sekali kau cakap yang abang tak buat kerja-kerja rumah ni. Kalau tak yang tolong buatkan. Abang. Abang maafkan saya kalau halalkan makan minum saya. Abang redha dengan saya pun abang adai lah. Bila kita puji dia langsung elok dia cakap. Abang kan benar. Itu iya. Balik tengok isteri dia basuh pinggan tu, rambut kembang, pakai uniform polis tak buka lagi. Tuan, ini yang bagus betul mana? Oh ni nak. Suami pergi ke sinki dia dah pergi masuk dalam, pergi mandi. Biar abang sambung. Suami masuk pinggan. Walaupun dia ni ketua siasatan jenayah. Ada sini ada. Mana. Ada tu. Tak, itu tidak menjatuhkan maruah kita. Kan? Apa takut? Ada takut bini kita. Itu salah satu tanda kita sayang ni. Dia boleh masuk dah. Walaupun kita buat tu je sekali dalam 360 hari. Dia akan semalam kan suami ai kan dia basuh pinggan. Oh, tolong ai. Lepas tu minggu lepas kan suami ai minggu lepas, bulan lepas. Nyanyi habis tahun. Puji. Ataupun ya. Ni, apa ni? Abang dah booking kan spa muslimah tu. Untuk yang pergi je. Dia cuci rambut, pedicure, manicure, rehat je kat sana. Abang ya Allah Akbar. Suka tak perempuan? Suka tak? Suka tak? Kau faham ke tak faham pedicure? Ni nasah kuku kau tu biar dia elok. Kan? Lepas tu siap urut, masaj, sauna, kan cuci rambut. Seronok tak?
Abang, ya Allah abang, abang ni susah-susah. Tak susah lah abang, bookingnya kau bayar sendiri. Asal punya buang ni. Setakat booking aku boleh booking. Tak adalah mana bayar dah, pergi je. Terima kasih tahu bang. Dia akan ingat bila ni saya ajar betul. Azam tahu-tahu kita suami isteri jaga sama. Bayangkan sebelum PKP dulu, satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Dan masa PKP itu dia naik lagi sekali. Sampai ke 20 pasangan bercerai seminit. 13 minit. Bayangkan. Bahaya betul. So kita kena jaga. Ataupun yang ambil lah ni 500, pergilah shopping. Belilah apa nak beli, ajakkan kawan. Kita di rumah, anak-anak, tak apa, anak-anak abang jaga. Macam tu lah. Siap hantar isteri tu, berapa elok. Tambah abang tak apa ni, tak apa begitu. Rumah abang jaga. Isteri pun keluar, kita masuk rumah. Hari ni sangat bersejarah buat kita, wahai anak-anak sekalian. Mak kamu semua dah keluar. Maka ini adalah momen untuk kita. Selama ni kita buat, itu salah, ini salah. Sekarang kita boleh buat apa yang kita suka. Tak, dia beza. Lelaki perempuan memang beza. Orang perempuan kan, kalau dia suruh itu buang sampah kan, orang lelaki. Buang sampah abang. Dia buang sampah, dia duduk balik. Itu sakit hati perempuan. Ada sampah dalam cingki, kita boleh buang. Luar bilang kuasa. It's not under my jurisdiction, you know. Tapi sebenarnya, kalau orang perempuan, kemah rumah. Maksud dia kemah rumah, habis semua disentai. Semua dikeliarkan, semua dicuci, semua disusun. Itu beza lelaki dan perempuan. Itu sebabnya kita sebenarnya saling lengkap melengkapi. Macam tu juga dalam departmen kita dekat dalam IPD ni. Kan ketua-ketua balai semua. Kita semua saling lengkap melengkapi. Jangan pula kita memburukkan antara satu sama lain. Balai ni, balai tu teruk sekali, balai ni okey, balai tu tak boleh pakai. Kita satu payung tu. Saya baru je berceramah dekat IPD Sentul lagi tu, dekat IPD dekat IPD Kerian, dekat Bagan Serang kan. Saya cerita lah tentang jangan kita memburuk-burukkan. Tentang orang luar buruk tu pedulikan. Orang nak cakap apa cakap. Sebab jangan kita mencari pengiktirafan manusia. Sekali lagi saya sebut, kita tahu kita buat apa, kita tahu kita kerja untuk apa. Niatkan, ikhlaskan kerana Allah, mudah-mudahan peroleh pahala ibadah. Bila beroleh pahala ibadah, mudah-mudahan adalah ganjaran untuk kita. Taklah jadi sia-sia apa yang kita usahakan selama. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya faham. Muka-muka suruh berhenti itu saya faham. Kalau gaya ni kejap-kejap macam ni, kejap tarik mas, kejap naik, kejap buka. Kejap pasang balik. Tak nampak kau dengan bos. Tak betul. Dia menunjuk ekspresi punya penat dan panas tu kan. Dia sedap lah, dia ceramah, dia tak pakai mask pun. Jadi apa pun insyaAllah. Saya ingat, ada lagi, saya ingat sebenarnya nak share pasal tamak, sombong dan dengki. Tapi tak sempat nak sentuh tu sebab panjang kan. Jadi confirm kena panggil lagi ni. Confirm. Jadi saya rasa untuk tajuk tu. Jadi tak apa. Nanti Tuan Zahruddin akan susunkan tarian sesuai. Nanti bincang dengan Tuan Haji Hairi ni. Tuan Haji Hairi ni dia penyalaran jadual saya dekat Langkawi. InsyaAllah. Jadi nanti boleh susun. Jadi tuan-tuan dan puan Allah sekalian, saya nak pesan beberapa perkara berdasarkan apa yang Nabi sebut. Pertama, Nabi sebut apa? Nabi sebut cari rezeki yang halal. Sesungguhnya halal itu cukup buat kamu. Pertama. Kedua, Nabi juga ada sebut anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup sebenarnya. Yang ketiga, Nabi ada sebut tangannya di atas lebih baik pada tangan yang di bawah. Maknanya kita banyak akan bersedekah, banyak akan memberi, sebab dia jauh lebih baik pada yang menerima. Kemudian keempat, Nabi juga sebut pasal atas bawah dan atas bawah. Nabi kata banyak akan melihat dari bawah dan berlebihan dari atas. Dan melihat dari bawah kamu boleh bersyukur dengan apa yang kamu ada. Dan bila sebut pasal syukur, Nabi sebut manusia yang paling kaya adalah manusia yang sentiasa merasa cukup dengan apa yang dia ada. Jadi itulah dia. Bekerjasamalah kita sama-sama, jangan pentingkan diri sendiri. Sebab bila kita buat hal, satu departmen yang akan dapat nama buruk. Kalau nak jalan laju, jalanlah seorang. Tapi kalau nak jalan jauh, jalanlah bersama-sama. Di pula ayat tu. Kalau nak jalan laju, jalan seorang.
Tapi kalau nak jalan jauh, jalanlah bersama-sama. Itu isteri cakap dengan suami mana, bang, kalau abang nak jalan laju, abang jalanlah seseorang. Kalau abang nak jalan jauh, kita jalan sama-sama. Suami memang dah tidur, memang laju betul. Kau baru cakap, kalau abang nak jalan laju, dah tidur. Tentulah, Dan apa-apa pun saya ucapkan terima kasih banyak. Dalam hidup kita ni, satu je pesan saya, dalam hidup kita dengan masyarakat, dengan apa dalam berjadi polis ni, kena sabar banyak kerana masyarakat. Semua nak salahkan polis, sabar je. Saya cakap dengan orang ni, korang fikir pasal korang apa? Pasal korang tak boleh balik kampung, tak boleh lintas negeri, kau tak fikir frontliner, polis jaga roadblock, kau tak fikir pasal macam mana orang ni kat hospital tak boleh balik. Fikirlah. Dia orang lagi menangis setiap kali umum. Dengan ini umumkan PKP itu hancurkan. Aduh, lanjut lagi. Orang yang pakai PPE tu contoh ke sana. Betul, kesian dia orang. Berlumus tungkus. Lagi tahu nama betul lumus tungkus. Aku banyak istilah baru. Warning DBP menyusun. Jadi apa pun, tetap kita beradab dengan masyarakat. Sebab kata orang tu, makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota mengata. Makan sirih menganyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Kalau nak cari pokok berbuah, pucuk lobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagah bersantun. Itu pantun di 9 tu. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah tua. Walaupun ceramah sudah tamat, jangan lupa semat di dalam jiwa. Tanam tebu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Walau ilmu sedikit, kalau ada hikmah, selaut garam terasa tawar. Maknanya, bila kita berhikmah dengan orang, akan jadi baik. InsyaAllah. Ya? Tanang-tanang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkanang, mulut menyebut, jasa baik, air pidi dan kawin menjemput, rasa nak hidup. Jadi rasa cukup dah sakat ke tuan dan puan. Biar ada sikit rasa tak cukup, daripada bagi banyak kau nyampah memang. InsyaAllah. Nanti ada kesempatan lain kita bertemu lagi ya. Mana yang tidur tu pajut kena. Dia bukan apa kan. Kadang dia kat rumah ada bantal tilam payah nak tidur. Kat bawah kemah tu pabak-pabak lagi tidur. Dahsyat. Ya? Tapi tak ada masalah. Satu je. Saya tak kisah, yang penting jangan berdengkur. Tu je. Takut dia ganggu orang sebelah dia. Sebab orang sebelah dia pun nak tidur juga. Nak tidur rasa sama. Jadi itu saja. Saya terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan, tuan polis daerah, semualah yang ketua-ketua ni. Saya tak sampai tak dapat nama VIP tu. Yang salah sambut pun macam itu. Saya tak panggil camah juga. Itu saya sebut VIP je lah. Terima kasih banyak. InsyaAllah di lain kesempatan kita bertemu lagi. Pokok sekayu bau selasih. Thank you. Terima kasih. Yang baik kedatangan dari Allah SWT. Menurut pengucap kelemahan saya sebagai manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Samsul Bulat di atas pengerusian beliau sebentar itu tadi. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, majlis mempersilakan yang dihormati Superintendent Samsul Mudin bin Sulaiman Kepala Anggota Polis Daerah Langkawi untuk mengiringi yang dihormati Asisten Komisioner Polis Syariman bin Asyari untuk menyampaikan sedikit cerah hati tanda kenang-kenangan daripada IPD Langkawi pada yang berbahaya Ustaz Samsul Bulat dengan segala hormat yang dipersilakan.